Diikuti oleh kaum-kaum mereka itu, datanglah seorang lelaki daripada hujung bandar itu dengan berlari serta ia memberi nasihat, kata, wahai kaumku, ikutlah rasul-rasul itu. Dari ayat ini kita faham bahawasanya dakwah rasul sampai kepada hujung kota atau hujung Madinah itu memberitahu bahawasanya mereka itu berusaha, dakwah mereka itu ke merata tepat di mana sahaja mereka pergi untuk mencari mad'uwin, cari orang-orang yang mereka nak dakwah daripada kaum mereka itu. Dalilnya iaitu seorang lelaki ni dia beriman, dia terima dakwah rasul-rasul itu. Bila dia terima, dia rasa dia tu bersemangat untuk nak bantu, nak tolong, sokong akan dakwah para rasul tadi. Lalu dia tu mari cepat-cepat. Ini salah satu sifat pendakwah, dia segera cepat, giat dalam nak menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang yang akan disampaikannya. Lalu ia kata, hei kaumku, ikutlah rasul-rasul yang Tuhan utuh untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka itu la yas'alukum ajran. Satu, mereka rasul-rasul, bukan orang biasa, bukan orang tamadah. Yang keduanya, mereka itu tidak minta kepada kamu upah dan balasan, tak ada minta gapo, mari ajak pada ajaran Allah, agama Allah yang menjadi satu agama menyelamatkan kamu daripada neraka, daripada siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiganya wahum muhtadun, mereka itu orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi kalau ikut mereka ini tak rugilah, kerana dia ada sifat-sifat, sikap-sikap yang baik, kelakuan yang baik. Lepas tu yoyak dia pula, wa ma liyala a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Bila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka itu, maka jawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan? Sebab Tuhannya yang menciptakan aku. Nak pergi semua siapa? Semua bukan daripada Allah. Maka mereka itu tidak tidak menjadikan aku, tidak memberi rezeki pada aku. Jadi sangat layaklah, sangat mustahaklah kalau kita sembah Allah, yang mana Tuhan itu fatarani, khalaqani, menjadikan aku, menciptakan aku. Jadi musabah, buat kita, jadikan kita ni satu nikmat yang besar. Kita tak biasa minta supaya kita ni dijadikan ke alam dunia ini, dan tak pernah minta supaya kita jadi manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendak untuk memuliakan makhluk manusia, maka Tuhan jadi. Lepas tu pula mereka itu beriman, inni amantu birabbikum fasma'un. Hendaklah kamu dengar akan ajaran nasihat aku ni. Qila dukhulil jannah. Setelah ia mati, orang ni matilah. Seorang-orang yang masuk daripada hujung bandar, tapi dia tu semangat dakwah, semangat untuk nak tolong dakwah rasul-rasul, semangat Islam lah. Tiba-tiba ia mati. Tapi mati dah pun dia masuk syurga. Mati masuk syurga. Alhamdulillah. Itu kelebihan orang yang dakwah kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bantu sokong akan dakwah rasul-rasul sehingga dia tu dimasuk syurga. Lalu dia qala ya laita qaumi ya'lamun. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah syurga, dan ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku itu mengetahui. Nak oyak kepada puak masyarakat lah, masyarakat umat atau kaum rasul-rasul tu. Kalau dia tahu, nescaya deki lah. Dia tak duduk dalam kedegilan, kederakaan kepada Allah, tak hidup dalam kufur, tak ada hidup dalam dalam lawai akan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tahu kata masuk syurga sebab aku ni, maknanya mati dah, dia ada syurga dah, semangat dia masih berapi-rapi panggil. Nak kaum dia tu
boleh tengok tahu katanya orang yang terima dakwah daripada para rasul Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dianya boleh dimasuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Gapo arti dalam syurga tu? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tentang perkara menyebabkan aku diampun oleh Tuhanku. Ini sebab terima dakwah ni Tuhan ampun. Bila terima dakwah ni, maka dia ubah sikap dia, kelakuan dia, gerak dia, maka dia taat kepada Allah dan ikut rasul-rasulnya. Satu, bima ghafarali. Yang kedua, wa ja'alani minal mukramin. Serta jadikan daku tu daripada orang-orang yang dimuliakan. Kerana masuk syurga sudah tentu orang jadi mukramin, orang mulia. Oleh itu pentingnya dakwah, pentingnya kita menerima dakwah, kerana dia ada kelebihan besar. Siapa Tuhan itu masukkan syurga orang-orang yang macam itu tu. Kemudian kita masih lagi dalam surah Yasin. Kita mari tengok Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang ahli syurga lah. Lagu mana ahli syurga? Kita rasa nak tahu juga bagaimana sikap, bagaimana kedudukan dia dalam syurga, kelakuan dia lagu mana, nikmat-nikmat gapo hati yang dia dapat daripada syurga tu, dari syurga tu. Allah berfirman dalam ayat 55 Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk syurga, penghuni atau ahli syurga tu, pada hari itu, hari dia masuk syurga tu, berada dalam keadaan sibuk. Sibuk lika dengan nikmat-nikmat kesenangan yang mereka perolehinya. Sibuk. Sibuk dengan nikmat, Masya Allah. Tak ada gaduh orang lain dah, tak ada rasa nak cara orang lain. Tu boleh gapo hak pasal nak makan, pasal nak makan, hak boleh minum, pasal nak minum, boleh pakai, nak pakai. Semua bagai-bagai dalam syurga hak Tuhan beri pada dia. Dia sibuk duk terima balasan Allah Subhanahu wa taala dalam syurga tu. Allahu akbar, Masya Allah. Itulah janji Tuhan. Tuhan tak janji bohong. Tuhan janji dengan perkara-perkara yang baik sebagai menjadi balasan kepada ahli syurga. Fatuhum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araihi muttaqiun. Setengah daripadanya iaitu mereka dengan pasangan-pasangan mereka. Azwajuhum boleh jadi isteri mereka kalau isteri mereka masuk syurga bersama mereka, atau azwajuhum ni orang seupama mereka itu. Kalau mereka itu semaya, maka orang lain semaya pun itu panggil azwajuhum, pasangan yang serupa dengan dia tu. Peifanga dia serupa dengan dia, kelakuan serupa dengan dia, amalan serupa dengan dia, ibadat serupa dengan dia yang menyebabkan dia masuk syurga tu. Boleh jadi isteri. Kalau isteri dia tu taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka dia akan berada fi zilalin 'alal araik, bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk di atas pelamin. Katil-katil, sebuah katil-katil Allah sedia untuk mereka itu. Masya Allah. Itu setengah pada syughul mereka itu, sibuk mereka itu. Sibuk nak cari bayar teduh duk mana pak dia. Itu satu. Yang kedua, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka beroleh dalam syurga berbagai-bagai jenis buah-buah. Allah, Masya Allah. Di dunia ni kita boleh makan dah macam-macam buah yang Tuhan beri nikmat dia kepada hamba-hamba dia, sama ada hamba dia mukmin atau hamba dia bukan mukmin. Tapi dalam syurga adalah khas untuk orang mukmin, untuk mukminin dan mukminat. Fakihatu macam-macam. Ikut kita nak buah gapo, tapi buah dalam syurga memang tak sama, tak serupa dengan buah dalam dunia ni. Dua, walahum ma yad'un, dan mereka boleh apa sahaja yang mereka kehendaki. Mereka dakwa nak gapo boleh berlaku. Orang ada yang kerja penat dan dia usaha buat amalnya
wa ibadatnya dia wasa nak upah, nak tu nak ni pasal dia dah, nak bonus tu bonus ni, tu. Maka Tuhan sedia untuk mereka, walahum disediakan untuk mereka ma yad'un, bagai yang mereka dakwa atau khandak. Supaya orang sakit tu kena makan tu nak makan ni, kerana letih daripada sakit dia tu. Maka bila dia boleh makan atau minum hak yang nak tu, dia rasa seronok, kerana selaras dengan nafsu dia, selaras dengan kehendak dia. Tapi di sana tu satu lagi, salamun qaulan mir rabbir rahim. Mereka juga akan beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan mereka yang amat mengasihani. Allahu akbar, masya-Allah. Tuhan menghormati, memuliakan akan ashabul jannah, tuai-tuai atau penduduk penghuni yang ditempatkan dalam syurga. Tapi di sana ada satu golongan manusia, iaitu mujrimun. Sebalik orang yang ashabul jannah, di sana adalah mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sebaliknya dikatakan pula kepada orang-orang kafir. Mujrimun ni goliknya sifat pada orang kafir lah. Orang buat jenayah. Jenayah besarnya iaitu kufur. Kufur satu jenayah yang besar, kesalahan yang besar atas Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah menjadikan dia, memberi nikmat pada dia, mengapa dia masih kufur lagi, tolak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu satu jenayah yang besar. Daripada tu, bila ada jenayah kufur, maka berlakulah jenayah-jenayah yang lain, kesalahan-kesalahan yang lain. Tak semayanya, tak puasanya, sembah syirik dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Maka dipisah, tak sukulah. Capo apa orang tak molek. Dalam syurga ni khas pada orang molek-molek saja, VIP saja. Orang boleh tepat kedudukan yang tinggi. Itu dalam surah Yasin dah. Kemudian kita mari pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pada akhir surah Yasin, iaitu Allah dia sebut katanya, bila tu Tuhan kehendak nak buat gapo sesuatu, maka jadilah dengan serta-merta. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguh keadaan kekuasaan apabila ia menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah ia berkata, berfirman kepada hakikat sesuatu itu, jadilah engkau, maka benda itu jadi selalu dah. Tu Allah Maha Kuasa. Kita kata pelik ke mananya, kata pak jadi selalu. Tapi kadang-kadang Tuhan buat melalui tahap-tahap, pekat-pekat supaya jadi manusia. Tuhan nak jadi manusia selalu. Jadi rupa orang selalu, ada mata, ada hidung, ada muka, ada kepala, ada kaki, tangan, boleh. Tapi Tuhan dia ciptakan manusia melalui tahap-tahap, daripada tanah jadi pada Adam, jadi pada tanah dulu, lepas tu bawa anak cucu dia pada air mandi, lepas tu daripada darah, lepas tu darah pada daging, lepas tu dia tulang, lepas tu tulang berkulit pula. Itu Tuhan nak ajar kita, nak beri faham katanya Allah Ta'ala tu dia buat kita ni cara bertahap-tahap. Tu satu tahap tu kita memikir air mandi lagu mana jadi daripada air mandi biasa mana, darah lagu mana, daging lagu mana, tulang lagu mana. Padahal Tuhan nak kata kun fayakun, jadilah kamu, maka jadi. Tuhan jadi langit dan bumi fi sittati ayyam, ni hari. Padahal Tuhan nak kata kun fayakun pun boleh. Tapi Tuhan jadi ni hari itu adalah hikmah dia. Kerana Allah tu fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Dia sangat buat apa yang dia kehendak. Jadi selalu dah. Wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka akuilah kesucian Allah. Wa subhana. Tasbih. Kita kena percaya, kena aku
kena berimeh katanya Tuhan tu bersifat dengan maha suci. Orang duk kata dia, duk sandar kepada dia ada anak, maka maha sucinya Allah. Malaikat anak Tuhan ada setengah-setengah hamba dia kata, maka maha suci dia daripada ada anak. Kata Tuhan tu ada syirik, ada syarik, ada qasi dengan siapa-siapa, maka kita tasbih maha sucinya Allah daripada mengambil sesuatu jadi syarik dia atau jadi sekutu bagi dia. Itu kewajipan kita sebagai hamba yang berimej kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak tasbih. Lepas maya kita tasbih, nak tidur kita tasbih, pagi-pagi kita tasbih, petang-petang kita tasbih, banyak tasbih. Tanda kata kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi keimanan kita dan kepercayaan kita, dan kepercayaan kita ke Maha Besar Allah, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan kembali. Kena ingat molek kita ni tak ada pergi lain dah, mari pada Tuhan, nak pergi kepada Tuhan. Daripada Allah ya Tuhan jadi, maka kita akan kembali kepada dia untuk dia nak kira amalan kita yang kita kerja atas dunia ni. Semua tahu kita nak pergi pada akhirat. Mari pula pada surah Safat. Satu surah Makkiyah, diturun di Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Mula dengan was-saffati saffa. Tu hasupah. Kosong panggil kosong. Wa tu wa kosong wa supah. Was-saffati saffa, demi hamba-hambaku yang berbaris dengan berderet-deret. Siapa dia hamba dia tu? Maka para ulama ahli tafsir kata di sini iaitu malaikat-malaikat. Malaikat yang berbaris. Baris buat apa? Supaya kita duk baris, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita duk baris dapat sekolah. Tu baris. Baris ni makna dia teratur, tersusun, ramai, sore atau kata safat. Jadi malaikat ni berbaris kerana menta'zimkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, beribadat kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Mana segala cara panggil secara teratur lah. Dia baris ni teratur molek, tertib molek. Supaya kita puasa ni lah. Supaya kita puasa semua seluruh umat Islam di dunia ini puasa bila tibanya bulan Ramadan. Tu bulan yang sama, maka semua puasa. Lepas tu puasa lillah, kerana Allah Tuhan satu. Supaya baris dah lah. Tu supaya baris. Tuhan kasih pada orang bekerja cara berbaris, cara bersatu panggil. Cara berjemaah. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah tu kasih cinta orang-orang yang berperang pada jalannya secara berbarisan, secara bersatu, tidak pecah, tidak keluar daripada barisan. Wazajirati zajra, hamba-hamba yang melarang daripada kejahatan dengan sungguh-sungguh. Sungguh kata iaitu malaikat-malaikat tu duduk tolak tolak awal-awal hujan tu. Wattaliyati zikra, hamba-hamba ku membaca kandungan kitab suci. Semua tu panggil kembali kepada malaikat-malaikat belaka. Hak naknya daripada tiga supah tu, sama ada perbarisan, sama ada larangan teguhan pada benda jahat, dan juga baca kandungan kitab suci. Hak naknya inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kamu hanya satu. Nak jenjang, nak tegah, katanya Tuhan itu satu. Bukan Tuhan dua, bukan Tuhan tiga. Satu sungguh, tunggal sungguhnya. Ditambah pula Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, iaitu Tuhan satu tu yang mencipta dan mentadbir menguruh langit dan bumi dan segala ada di antara keduanya. Dan Tuhan mengatur tempat-tempat terbitnya matahari. Itu ayat kata Tuhan satu, tapi dia kuasa, dia milik punya segala langit dan bumi
dan bagi di antara dua kita manusia pun milik Tuhan. Nah, sebab tu kita tu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat yang pertama, 2, 3, 4, 5 pada surah As-Saffat. Kita mari tengok pula nah pada ayat yang ke 21 dan 21 sampai 20 ni insya-Allah. 21 ni Allah Taala kata hada yaumul fasl allazi kuntum bihi tukazzibun. Ini Allah Taala dia bercakap dengan orang-orang kafir. Nah, dia perintah supaya malaikat dia berkata kepada mereka itu, ini ialah hari yang menetapkan hukum, memutuskan hukum untuk memberi balasan yang dahulu kamu berdustakan. Siapa janji Tuhan, siapa dia buat rana pada Tuhan, nah, sama ada dia tu tak beriman atau dia kata kepada Tuhan tak ada Tuhan, bohong saja kerana, maka inilah harimu. Siapa harimu lah akan diputuskan hukumnya ketetapan terhadap kamu, hei orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Allah berfirman kepada malaikat, himpunkanlah orang-orang zalim tu. Ni orang zalim. Orang zalim hak mula-mula sekali iaitu orang kafir. Orang kafir ni kepala zalim lah, kerana dia tidak beriman kepada Allah, kerana mereka itu menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Hipung kumpulkan mereka itu yang zalim tu, wa azwajahum, dan orang-orang berkeadaan isteri mereka itu. Bukan isteri dak ni, makna orang semacam dia tu. Orang zalim, orang buat nyanyi ke orang syirik juga zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu zalim yang besar. Kufur tinggi sikit, zalim syirik bawah sikit. Atau nifaq, orang nifaq, orang zalim pada Tuhan juga tu. Kerana dia berimej, buat lalak tipu-tipu beriman. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu tipu daya Allah. Masuk supaya azwajuhum juga tu, termasuk orang zalim juga. Allah Taala suruh malaikat kupur buat ni hipung. Tu. Wa ma kanu ya'budun, serta benda-benda yang mereka sembah. Bala-bala, batu-batu, catukam tak catukam ke apa, duk mana semua hipung lagi. Tu. Hipung buat apa tu? Hipung Tuhan nak ambil tindakan, nak balas kepada mereka itu. Min dunillah, yang mereka sembah pada Allah. Orang sembah Tuhan tak apalah. Fahduhum ila siratil jahim, serta hadapkanlah mereka ke jalan yang bawa neraka. Heret dia. Heret dia. Hadap dia. Jangan dia paling kot lain. Jangan dia lari. Uhduhum ila siratil jahim. Na'udzubillahi minal jahim. Neraka jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun, dan hentikanlah mereka kerana sungguhnya mereka akan disoalkan. Ini satu ayat yang kita patut ambil pengajaran dan pengiktibaran, tadabbur. Hak ni walaupun Allah Taala cerita mengenai orang kafir dan orang semacam kafir. Allah suruh sekat dulu, kurung dulu, sekat dulu. Buat dan dulu, dan sekat dulu. Jangan lepas dia. Jangan lalu mudah-mudah. Sebab apanya? Innahum mas'ulun, kerana sungguhnya mereka akan disoal. Soal pertama, soal mengenai mengapa kamu ni tak sembah aku, mengapa kamu sembah buala-buala. Itu orang kafir. Orang zalim, mengapa kamu buat zalim kepada Allah, kepada diri kamu, kepada saudara-saudara kamu. Orang ada mas'uliyah banyak, tanggungjawab banyak, maka dia tu kena lama sikit bukti nak boleh lepas tu, kerana soalan tu banyak. Kerana dia tanggungjawab banyak. Tapi kalau dia tanggungjawab banyak mana pun, dia dapat tunai dengan baik, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah dia akan lepas daripada dan sekat ni untuk disoal.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang kamu tu jadi pengembala, pemelihara. Kalau kamu seorang, kamu tanggungjawab terhadap anggota-anggota kamu, mata kamu, mulut kamu, tangan kamu, kaki kamu, hati kamu. Kalau mereka itu jadi pimpinnya orang, maka dia akan disoal, bagaimana kamu memimpin orang? Kalau dia tu menjadi suami, maka dia akan soal suami, bagaimana kamu pimpin isteri kamu? Kalau mereka itu ada anak, maka mereka akan disoal, bagaimana kamu mendidik anak, kamu jaga anak kamu daripada neraka. Itu panggil mas'uliyah, tanggungjawab tu maknanya akan disoal pada hari kiamat. Itu makna ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kita kena ambil berat dalam tanggungjawab kita, supaya kita jangan dihentikan, dikurungkan lama-lama untuk nak peksa, untuk ditanya. Supaya COVID ni orang nak pergi mana-mana, nak lakah satu cawak, kalau timbul banyak COVID-nya, kena soal dulu, kena tengok dulu gapo, peksa dulu dan sebagainya. Wa malakum la tanasarun. Mengapa kamu tidak tolong menolong sebagaimana kamu dakwa dahulu? Ini orang kafir. Dakwa kata tak sawasai, ada orang tolong. Cubalah tengok. Ni Allah ni panggil dia cabar. Malakum la tanasarun. Mengapa kamu tidak tolong menolong? Tolonglah. Ni orang kamu ni nak masuk neraka. Orang kamu akan dibawa kepada siratil jahim. Bal humul yawma mustaslimun. Mereka pada ketika itu tidak dapat membuat sesuatu apapun, bahkan mereka pada hari itu menyerah diri dengan hinanya untuk diadili, untuk dihukumkan. Tak ada orang nak buat apa dah. Habis siapa nak tolong? Malik Yaumiddin, Allah sahaja yang maha kuasa memerintah pada hari din, pada hari pembalasan amalan-amalan manusia. Tak ada orang nak bagi nak bagi lawan, bagi rubuk akan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mustaslimun, kamu tu kena serah diri dalam keadaan hina, nyanyo, kerana nak buat apa tak boleh. Dia faham kata lepas selamat, tapi tak selamat juga. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Itu ayat yang kita tu boleh ambil pengajaran dan memikir tentang bagaimananya keadaan orang zalim, sama ada zalim dalam bentuk kufur atau zalim dalam bentuk syirik dan sebagainya. Mari tengok pula lagu mana pula dalam neraka orang zalim tu. Ayat yang ke 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 70. Tu dah. Ayat ni iaitu Allah Taala wayak keadaan orang-orang zalim di dalam neraka. Azalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Syajaratuz zaqqum, manakah yang lebih baik limpah kurniaan yang termaklum itu atau pokok zaqqum? Sebatai pohon kayu yang tumbuh dalam neraka, buahnya pahit lagi busuk baunya, menjadi makannya ahli neraka. Allah, tadi kita dengar dalam surah Yasin, walahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Hak ni pula syajaratuz zaqqum, dia juga buah-buah. Tapi buah dia pahit, nak makan tak boleh, nak telan tak boleh, lagi busuk baunya. Apa tu jadi apa tu? Inna ja'alnaha fitnatan lizalimin. Sesungguhnya kami menjadikan pokok zakum itu satu ujian bagi orang-orang zalim. Bagi orang zalim kenalah. Nah, jangan zalim, lakulah adil. Jangan buat sedap.
Yang buat rasa berkena hidup atas dunia walaupun nyanyi kepada orang atau zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan megah, dengan sombong, takabur macam iblis. Na'udzubillah min zalik. Innaha syajaratun takhruju fi asl jahim. Sebenarnya ia sebatai pohon yang tumbuh pada dasar neraka yang menculang. Tumbuh dari neraka, patak neraka tumbuh mari. Tuhan ni kuasa dari neraka ni. Ada pokok kayu pula. Sebenarnya neraka tu panah, tapi dia ada tempat lain, tempat tak panah. Atau tempat panah pun Tuhan kuasa nak jadi pokok kayu untuk sedia jadi makan ni orang-orang yang zalim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya seolah-olah kepala syaitan. Tuhan waya ada kepala syaitan. Ru'us, kepala syaitan. Buah dia tu. Pasal mana buah dia? Kita tak nampak lagi syaitan lagu mana kepala dia, tubuh dia pun tak tahu lagi. Tapi Tuhan waya dalam Quran katanya syaitan tu ada kepala. Buah zakum serupa dengan kepala syaitan. Huduhlah. Huduh. Kepala syaitan mana nak janguknya syaitan. Na'udzubillahi minasyayatin. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Mereka akan makan buahnya, sekalipun pahit kena makan, terpaksa pahit kena makan. Kerana dia sudah dikurung untuk terima balasan buruk di dalam neraka. Sehingga penuh perut dia. Pahit lagi, bau busuk lagi. Kena buat lagu mana? Itulah janji Tuhan yang benar, yang tidak boleh menyalahi sikit pun. Summa innalahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian sungguh mereka akan beroleh lagi selain pada itu satu minuman yang campur daripada air panas yang menggelegakkan. Ini buah. Yang makan buah ni pahit-pahit pasal nak makan air, nak minum air, nak hilang pahit. Allah, na'udzubillah min zalik. Tapi kena air min hamim. Air yang sangat panas, gelegak panas. Bukan panas biasa hak kita duk apa ni? Duk rebuh di atas. Di atas dunia ni. Ingat orang-orang duk rebuh air hak diharamkan yang tidak boleh dimakan, diminum, dilarang. Maka ingatlah sikit lagi kita bimbang takut kita serupa dengan hak ni juga ni, iaitu akan minum satu minuman yang air panas gelegak. Tu kena ingat. Carilah air molek-molek belana hak Tuhan dia turun daripada langitnya, Tuhan buat kepada bumi, dalam buminya. Minum hak molek-molek supaya kita dapat minum air yang kita kehendak dalam akhirat nanti. Summa inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian dibawa mereka itu sesungguhnya tempat kembali mereka adalah ke dalam neraka yang menjulang-julangnya. Itu kita nak ingatlah kita tu daripada akibat yang buruk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut pula tentang dalam surah As-Saffat ni. Masalahnya iaitu kita bapa dengan anak untuk menjadi contoh kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa yang mana selalu ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, anak selalu ikut akan perintah bapa. Ini didik ke Quran supaya sama-sama keluarga anak bapa terima ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan penuh patuh dan ikhlas padanya. Iaitu cerita Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ayat 1 2 Allah ayat falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Setelah mana anak Ismail siapa umur dia, siapa umur mana dia boleh mikir, boleh beza antara baik
hak mana baik, hak mana molek, hak mana tak molek. Maka berusaha bersama-sama dengannya Nabi Ibrahim kata, "Hei anakku, anak kesayangan aku, anak kasih aku. Yang aku kasih, sesungguhnya aku tu melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelih kamu." Allah. Wayak nak sembelih. Bukan wayak katanya nak rodeh. Bukan wayak tu nak ikat. Bukan wayak tu nak kurung dalam rumah tak pergi ke mana dak. Wayak tu azbahu. Aku akan sembelih kamu. Siapa tak takut sembelih-sembelih ni makna mati. Sembelih-sembelih ni ditekak baliknya. Putus orang telekung habis, tubik darah macam mengalir. Takut dengar ayah wayak kata mimpi sembelih. Lepas tu ayah pun tanya pendapat anak, "Panzur maza tara." Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nak bagi aku sembelih ke dak ni? Tu. Sebab ni Tuhan perintah kalau dalam mimpi Nabi adalah wahyu, mimpi Nabi adalah benar. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, jalankanlah apa yang diperintah kepadamu. Allahu akbar, masya-Allah. Serah pada ayah bapa, suruh jalan. Kalau sembelah lah tak apa. Engkau akan dapati aku ni insya-Allah orang yang sabar. Nak sabar tak apa. Walau sakit, walau mati pun nak sabar. Itu didik ke seorang ayah pada anak dia, dan hingga anak dia tu sanggup patuh taat kepada bapa, dan kelebihan sabar. Kelebihan orang sabar ni masya-Allah. Lepas tu Tuhan gati dia, wa padaina wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqta ar-ruya inna kadzalika najzil muhsinin. Kami akan balas orang usaha mengerjakan kebaikan. Lepas tu Tuhan kata wa fadaina bi zibhin azim, dan kami telah tebuskan anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Itu Tuhan gati kerana ikhlasnya Nabi Ibrahim terima perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bulat hatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tu kita mari pula kepada surah As-Sad. Masuk juga dalam juzuk yang ke-23 malam ni. Surah As-Sad Makkiyah, itu muka ayat 88 ayat semua. Allah Ta'ala mula dengan Sad wal Qur'ani zidzikr. Seka huruf ya, Sad huruf potong. Supaya alif lam mim 3 huruf. Ini 1 huruf ya. Seperti biasalah. Huruf Sad yang kita telah mendapat penjelasan daripada surah-surah yang terdahulu pada ni. Wal Qur'ani zidzikri, demi Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Itu Quran masya-Allah. Kedudukan dia tinggi. Tu heboh oleh Quran tu pengajaran, peringatan kepada hamba-hambanya. Ingat kepada neraka, ingat kepada balasan azab seksa Tuhan, ingat supaya jangan deraka kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Orang-orang mereka risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bersifat sombong. Izzah, asal izzah ni makna mulia, tapi kalau guna orang kafir ni makna kata sombong, deraka, wasyiqaq, menetai, pecah, menetai, nak pecah, nak lawan. Itu di antara sifat orang kafir terhadap Quran, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan tiru orang kafir nah. Kita Rasul kita percaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ikut akan ajaran dia sebagai cara hidup yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada umatnya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu
kita mari pula kepada Allah Ta'ala cerita, katanya berapa banyak orang-orang Eka terdahulu pada mereka kami binasakan. Itu balasan orang yang deraka, orang Eka akan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni juga kita akan dengar surah Zumar. Ada juga satu surah lagi, Zumar. Surah Zumar, ayat tu Mekah juga, Makkiyah, sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Nama surah Az-Zumar kerana sebut dalam surah ni tu Zumara. Zumara makna berpuak-puak. Tuhan masukkan hamba dia satu golongan kafir yang ikat akan ajaran Allah dalam neraka cara Zumara, berpuak-puak. Oh, kalau kita tengok lah, berjemaah masuk bukan seorang dah, berjemaah. Begitu juga Allah Ta'ala masukkan daripada orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, Zumar juga, berpuak-puak juga. Bagaimana kita mintalah Tuhan jadi kita daripada Zamarah, daripada puak-puak golongan orang yang beriman dan orang bertakwa pada Allah, orang patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mula dengan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya kitab Quran itu dari Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Mulianya kitab Quran kerana diturunkan. Bila turun maka daripada yang tinggi, sebelah yang tinggi. Bukan mari atas bumi dak. Macam kita macam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan Quran ini kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Tak ada pergaulan yang bawa hak benar, hak molek, hak comel, hak faedah kepada manusia. Oleh itu fa'budillah, adalah kamu menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepadanya segala ibadat. Ad-din, taat, lahuddin, ketaatan. Jadi di antara asas-asas dalam surah Zumar ni iaitu beribadat kepada Allah dengan ikhlas. Maknanya supaya dapat jaga, jangan beribadat secara tidak ada ikhlas, riya, sum'ah, atau kerana mencari sesuatu kemaslahatan dunia yang bukan ikhlas pada Allah. Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawa yang suci bersih. Lepas tu mana masa sudah sampai, maka kita insya-Allah kita akan hubung pula bila ada masa, insya-Allah berkenaan dengan surah Az-Zumar ni. Pernah kita dengar banyak kandungan-kandungan dia tentang perkara-perkara ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran yang boleh kita menjadikan cara hidup kita dan masa kita tu bawa kita pada insaf. Kepada insaf. Sedar katanya kita ni sebagai hamba kepada Allah, maka kita dikehendaki supaya kita tu menyembahnya dengan ikhlas dan kita tinggal syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita pula terima ajaran Allah dengan taat dan patuh kepadanya. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala terima amalan baik kita, dan kita malam ni sama-sama kita mencari Lailatul Qadar dengan imanan wahtisaba, dengan ibadat, dengan baca Quran dan bulan doa, istighfar kepada Allah, supaya Allah Ta'ala menjadikan amalan kita memberat dalam timbangan amalan soleh kita insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri lillahi innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.